kalau kita tak tahu, kita kena tanya orang lah. Okey, kemudian yang kelima, menutup aurat. Menutup aurat. Okey, kalau lelaki aurat dia macam mana? Aurat lelaki Dari pusat hingga lutut. dari pusat sampai lutut. Kalau dia tak pakai baju pun tak apa orang lelaki. Janji dia pakai kain dia labuh, seluar dia. Labuh sah dah solat dia. Kalau orang perempuan, dia semayang dia tak pakai tudung. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kita boleh lah. Solat tu, tapi solat kita tak sah lah. Kan? Sebab kita tak menutup aurat kan. Sebab orang perempuan ni kita tahu. Perempuan ni rambut dia adalah aurat. Jadi dia kena tutup rambut dia. Baru solat dia sah. Macam perempuan kan dia tutup habis kan. Tinggal muka dengan tapak tangan je. Orang perempuan. Tinggal muka dengan tapak tangan. Itu adalah aurat kita. Okey. Ada apa-apa nak tanya Ustazah tak? Cewa. Ada apa nak tanya tak? Ni baru rasa boleh cakap tadi macam ngarut sikit. Okey, ada apa-apa tak nak tanya? Ustazah tengok buku ni Okey, sama. Okey, buku ni sama dengan yang Ustazah bagi tu. Okey, ada tak? Okey. Tak ada Okey. Jika kamu dah tahu tadi kita tengok syarat wajib solat ada 3 kan, ada 3 tapi lebih dalam buku ni ada lebih. Okey, dia ada yang satu dia orang Islam, dia mesti Islam. Yang kedua dia mesti berakal dan yang ketiga apa dia? Mestilah balik. Balik cukup umur. Balik nombor 2 tadi. Okey, dan kita tengok syarat solat tadi Ustazah bagi 5. Yang pertama apa dia? Okey, kita tahu bahawa masuk waktu lah kan. Okey, yang kedua, suci daripada hadas kecil dan besar. Yang Menutup ketiga, aurat. suci bagi menutup aurat, menutup aurat dan menghadap kiblat. Okey, yang tu saja. Okey Ustaz, itu saja. Okey, terima kasih. Semoga kamu dapat faham dan ambil iktibarlah apa yang kamu dapat hari ini. Okey, Ustaz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jangan tutup lagi. Ada lagi slot lain. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, ribuan terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Sakinah atas penyampaiannya yang bertajuk syarat wajib dan syarat solat syarat sah solat. Syarat wajib ni kamu kena tahu ni. Kalau tak tahu, dia solat bagus, rukun dia cukup semua, dia cukup 13 rukun solat tu. Tapi tengok-tengok, dia semayang tak pakai seluar, tak tutup aurat. Solat dia tak sah. Macam juga tadi Ustazah kata tadi, dia semayang elok semua bagus, baca semua sedap. Tengok-tengok dia tak mengharap kiblat. Jadi kita kena tahu mana syarat sah dan syarat wajib. Okey, syarat wajib ni pula apa dia? Syarat wajib ni yang Ustazah kata tadi, benda tu kalau ada semua wajib dia solat, dia menunaikan solat kalau cukup syarat wajib dia tu. Okey, tanpa membuang masa lagi, seterusnya kita akan terus ke slot yang kedua. Rasanya cepat hari ni cepat habis awal. Slot yang kedua yang merupakan azan dan iqamah, dan cara menjawab azan dan iqamah, seterusnya doa selepas azan. Dengan ini saya menjemput penceramah kita yang diimport khas dari seberang sana itu Ustazah Mukhtarah. Dengan ini majlis mempersilakan Ustazah Mukhtarah untuk membentangkan azan dan iqamah. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, okey. Sehat semua? Ada? Alhamdulillah. Okey, slot Ustazah hari ni tajuk azan dan iqamat. Patutnya Ustaz lah ambil azan, boleh kita dengar Ustaz azan kan? Tapi apa Ustazah akan bentangkan tajuk hari ni azan dan iqamat. Okey, awak dengar dulu. Sekejap lagi kalau awak tak faham, awak boleh tanya Ustazah ataupun Ustazah-Ustazah lain pun ada kat sini, Ustaz pun ada. Okey, kalau slide ni tak bergerak, awak abang tahu.
Okey, awal sekali, mula-mula sekali kita tengok dulu pengertian azan. Okey, azan tu apa? Nampak tak? Saat-saat dia hilang. Okey, nampak kan? Nampak Nampak. slide ni? Nampak. Okey, kita tengok dulu azan tu apa. Kalau awak tahu azan tu apa azan? Azan tu ialah seruan kita untuk menunaikan solat. Kita tak pergi semayang, kita selalunya kita akan dengar azan kan. Kalau rumah jauh daripada masjid, kita ada mak kita install dalam handset waktu azan. Waktu azan apa tu? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dengan Isyak. Tak lagi dengarlah bunyi kat handset tu Allahu Akbar tu. Bila dengar bunyi azan menandakan masuknya waktu solat. Okey? Kita tengok sini. Pengertian azan. Azan dari bahasa ialah azan pada istilah bahasa ialah memberitahu. Azan tu ialah nak bagi tahu kat kita bahawa solat, waktu solat dah masuk. Okey? Dari segi syarat pula pada syarat ialah perkataan yang tertentu untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang masuknya waktu solat fardu. Okey, tu maksud azan. Azan ialah nak bagi tahu kat kita masuknya waktu untuk kita menunaikan solat. Okey, faham? Faham tak Lani? Okey. Faham. Sekarang kita tengok iqamat. Iqamah ataupun iqamat. Kita panggil apa lagi? Awak panggil apa? Iqamat. Okey, iqamat ialah satu lafaz yang tertentu untuk menyeru orang hadir dengan segera. Tadi azan tu nak bagi tahu kita waktu masuk dah. Iqamat ialah nak suruh kita sedia, nak solat dah. Batuk, lepas tu berbaring ikut saf, kata nak solat dah. Tu iqamah. Okey, faham? Beza azan dengan iqamah. Azan nak bagi tahu waktu dah masuk. Iqamah ialah nak suruh kita batuk lah, susah apa tu? Kita masuk saf. Kita ada nak masuk saf, kita nak mula solat dah. Itu ialah iqamah. Beza dah tu tau. Okey, faham? Faham tak? Faham tak? Faham. Okey, bagus. Okey, sekarang kita tengok hukum azan dan iqamah. Hukum dia apa? Azan dan iqamah adalah sunat muakkadah. Sunat muakkad secara kifayah sebelum menunaikan setiap sembahyang fardu, sebelum nak solat, okey, sama ada dilakukan secara berjemaah atau bersendirian. Sama ada sembahyang tu sembahyang qada ke, sembahyang tunai ke bagi orang lelaki. Okey, azan ni hukum dia ialah sunnah muakkadah, sunat muakkad. Azan dan juga kita iqamah. Bagi lelaki yang bersembahyang dua-duanya azan dan iqamah disunatkan secara aini. Awak tengok slide Ustazah ni. Dalam buku pun ada muka surat berapa tak tahu. Siapa boleh cari azan dan iqamah muka surat berapa? Ada dah buku yang boleh ambil lagi. 24 untuk azan. 24 tengok muka surat 24 azan. 27 untuk iqamat. Iqamat? 27. Tak apa. Ada dah kat situ hukum ke dia abang tak? Ada tak? Ada. Ada dia cakap pengertian hukum dengan syarat-syarat sah. Ada hukumnya. Muka surat berapa hukumnya? 24. 24. Semua buka muka surat 24. Siapa yang ada buku Kem Bestari Solat tu? Dah buka. Okey, sambung. Bagi lelaki yang bersembahyang bersendirian, kedua-duanya azan dan iqamah disunatkan secara aini. Bagi kaum wanita pula, sama ada berseorangan atau berjemaah, disunatkan melakukan iqamah sahaja kerana dikhawatiri boleh menimbulkan fitnah dengan meninggikan suara mereka. Okey,
Okay, kalau azan kita azan kuat-kuat kan bagi orang dengar sebab kita nak bagi tahu sekampung ni kata waktu dah masuk. Azan ni kena suara kuat. Sebab itulah azan orang lelaki yang azan. Pernah ke awak dengar orang perempuan azan? Tak. Ayalah, lembut je tu azan. Tak pernah kan? Sebab azan ni untuk orang lelaki. Rumah ni tak apa, perempuan pun boleh. Okay? Okay. Next, tengok syarat azan dan iqamah. Islam memayis berakal dan tahu bisa. Okey. Yang pertama ialah orang tu mestilah orang Islam. Orang yang nak azan tu, orang yang nak iqamah tu mestilah orang Islam. Yang pertama. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz tu apa? Mumayyiz tu ialah dia dah boleh fikir baik buruk. Fikir benda tu baik ke benda tu buruk. Contoh adik kita lah 2 tahun, umur setahun lebih lah. Tengok cicak dia ingat kekik dia pergi makan. Maksudnya kat situ dia pandai lagi beza benda baik buruk situ. Tak lagi. Jadi dia mumayyiz lagi. Orang yang berakal dia tahu beza benda tu baik ke benda tu buruk. Macam awak ni mumayyiz dah lagi. 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun ni mumayyiz lagi. Awak kerti lagi beza benda buruk dengan benda baik. Dah kan? Okey, yang ketiga syarat dia adalah lelaki. Orang lelaki yang azan. Yang perempuan jangan duduk gatai-gatai pergi dekat mic, dekat surau, kat masjid ke nak pergi azan. Tu duduk gatai. Tak boleh. Orang lelaki. Yang ketiga lelaki. Yang keempat, melafazkan kalimah-kalimah azan dengan tertib. Tertib tu apa? Ikut urutan. Mula Allahu Akbar, ikut urutan-urutan. Tak boleh langkau-langkau. Tak kena ambil Allahu Akbar dulu. Memang Allahu Akbar dulu kan. Lepas tu nak hayya ala solah. Tak boleh. Kena ikut urutan. Lepas tu yang kelima, muwalat iaitu berturut-turut. Okey? Azan tu kena berturut-turut. Jangan Allahu Akbar, berhenti saat pergi minum ke, nak pergi makan ke, nak pergi bersembang ke. Tak boleh nak. Kena berturut-turut. Yang keenam, tidak diselang-seli dengan kalimah lain. Jangan duk pergi bersembang lah macam saya kata tadi. Jangan macam duk tengah azan, lepas tu dia pergi kat kawan sebelah dia. Ya makan duk lagi. Dia bersembang pula. Tak boleh. Kena selesaikan dulu azan. Lepas tu barulah boleh nak pergi ke lain. Faham? Faham. Macam seorang cakap seorangan dinding. Faham tak? Faham. Alhamdulillah. Okey, sebut balik syarat azan dan iqamah yang pertama. Islam. Yang kedua. Memayis. Memayis tu apa? Berakal dan Yang mana baik, yang mana yang baik dan buruk. Bagus. Sebab ada ketang sini. Saat lagi sorok tang sini lagi nak tanya Olid. Okey, yang ketiga. Lelaki. Kundan boleh tak? Kundan. Tak boleh. Kundan tu lelaki ke perempuan? Lelaki. Boleh kan? Kalau tomboy? Tak boleh. Tomboy tak boleh lah sebab tomboy perempuan kan? Okey, yang keempat. Syarat azan dengan iqamah. Melafazkan kalimah azan dengan tertib. Mualat iaitu berturut-turut. Kena berturut-turut. Yang keenam. Tidak dengan kalimah lain. Okey, alhamdulillah. Okey, perkara sunat ketika azan dan iqamah. Benda apa yang disunatkan kita buat masa kita nak azan dengan iqamah? Kita tengok azan dulu. Sunat dia dilakukan di tempat yang tinggi.
Ni sunat je, tak buat tak apa. Tapi kalau kita buat tu dapat pahala kan. Dilakukan di tempat tinggi, pasal apa? Bila duduk kat tempat tinggi jadi ramai orang dengar. Okay. Lagi-lagi kalau apa tu, surau tu ke masjid tu ke dia guna speaker kat besar tu, terkejut ingat mangkit subuh tu oi. Yang kedua, dinyaringkan suara kena kuat. Yang ketiga, dilafazkan secara tartil. Tartil tu apa? Tengok bawah saya letak kat bawah tu. Tartil ialah membaca dengan perlahan, teratur serta menyempurnakan setiap tempat keluar huruf tersebut dengan jelas. Tartil tu baca dengan perlahan, maksudnya jangan duk kalut-kalut macam tu. Siapa yang kat belakang pun tak tahulah, kalut azan pergi habis. Okay, baca dengan perlahan ni bukan perlahan suara tak, dia macam slow perlahan suara tapi dia apa? Macam merdu. Oh, merdu lah. Bukan, merdu-merdu baguslah orang dengar pun syur dengar azan kan kalau suara dia tu merdu-merdu. Siapa yang selalu dulu? Kita panggil Tok Azan ni siapa? Bilal. Bilal. Siapa kita panggil Bilal? Pasal apa? Sebab imam tu nama orang pertama yang azan nama dia Bilal. Bagus Amirul. Orang pertama azan tu ialah Bilal bin Rabah. Jadi sampai sekarang kita panggil siapa yang azan tu Tok Bilal kan. Okay? Yang ni sunat iqamah pula. Dilakukan di tempat mendirikan solat. Kat mana kita nak solat tu, kat situlah kita iqamah. Diperlahankan suara, tak payah duduk dekat-dekat macam azan tu, dia slow sikit, suara pelan sikit. Dilafazkan dengan cepat ataupun kita panggil hadar. Dilafazkan dengan cepat. Okay, next. Kita tengok lafaz azan dan kita nak jawab azan. Awak kalau Tok Bilal tengah azan, jangan bersembang, tapi kita kena jawab azan tu. Diam dan jawab azan. Okey, kalau kita nyanyi lagu negaraku kan, ada kan protokol dia, tak boleh bergaru-garu, tak boleh herot-herot, kena berdiri tegak kan. Masa menyanyi lagu negaraku kan. Tak boleh sembang. Ni azan ni, kalau dengar azan pun kita jangan duk sembang. Kita dengar pun dapat pahala, dah tahu tak? Dengar, jangan duk sembang, jawab azan tu. Okey? Tengok lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas solah. Hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Okey. As-salatu khairun minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Yang ni ada dalam lafaz azan solat subuh sahaja. Sebab masa tu kita tidur kan. Jadi kita nak bangun tu, solat tu lagi baik daripada kita duduk leno, duduk tarik selimut tu. Dia sambil ketengkuk, buka aircon punya lah deras. Gedi-gedi. Rasa senang nak bangkit tidur, nak solat subuh. Ayah kan? Syaitan tu lagi lah. Hantar sudut maki. Sedapnya tidur pagi-pagi tu lah. Sedap tidur, tidak sejuk pula kan. Payah nak mangkit. Sekali mangkit pukul berapa? Pukul 10, pukul 12, sekali baru nak mangkit. Dan tu boleh kan nak sembahyang subuh? Tak boleh. Kan ni subuh ke apa? 5.50 kan? Okay, awak bangunlah pukul 6 suku ke 6.30 ke sembahyang subuh. Siapa yang sembahyang subuh tu dia hebat. Dia boleh lawan syaitan sebelum dia tidur. Dia bagus. Okay. As-salatu khairun minan naum tu maksudnya solat tu lebih baik daripada tidur. Jadi awak mangkit solat sebab solat tu lagi baik daripada kita duduk mengkurung lele yang dia buat petor dekat lantai tu. Okay? As-salatu khairun minan naum dekat solat subuh saja, azan dekat solat subuh je. Lepas tu Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tengok sini, jawab azan. Lafaz azan, Allahu Akbar, kita jawab sama je juga. Bila awak dengar Tok Bilal azan, Allahu Akbar, awak pun jawab Allahu Akbar. Lepas tu, asyhadu an la ilaha illallah sama je juga.
Wah ni dia kata waktu saya tidur terkejut azan. Terkejut dengan azan bangkitlah sembahyang. Tahu? Asyhadu an la ilaha illallah, jawab dia sama juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia 2 kali, awak pun jawab 2 kali dah. Hayya 'alas solah, kita jawab apa? Hayya 'alas solah ni marilah kita menunaikan solat. La haula wa la quwwata illa billah. billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas solah dengan hayya 'alal falah ni sama tau. La haula wa la quwwata illa billah. Sebut Ustaz. La haula wa Sebut la ramai-ramai. Bagus, bagus. Dengar macam apa tau? Macam lalat luhung. Okey, as-salatu khairun minan naum. Jawab dia. Sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta. Okey, senang dah nak sebut tu. Tahu kan? Tahu dah apa ni sahabat ni. As-salatu khairun minan naum. Jawab dia. Sadaqta wa bararta. Betul. Sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta. Okay, ulang sekali lagi. As-salatu khairun minan naum. Jawab dia. Sadaqta wa bararta. As-salatu khairun min Wa sadaqta wa bararta. Okay, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab. Saya suruh pilih seorang tau. Boleh tak? Okay, la ilaha illallah. Jawab. La ilaha illallah. Okay, bagus. Ustazah nak pilih 2 orang. Lafaz seorang azan, seorang lagi jawab. Siapa nak? Cuba angkat tangan dekat situ. Sini tak nampak. Siapa nak? Okay, Aina Kalisha lagi. Takkan dia nak azan. Rolling. Laki azan. Amirul Ifan azan tau. Amirul 5G. Amirul azan, siapa nak jawab? Faris Daniel. Daniel jawab azan Okay, 1, 2, 3, mula. Azan dulu. Azan dulu lah. Okay, Amirul azan, lepas tu Faris jawab. Lepas tu Amirul azan lagi, Faris jawab. Boleh. Boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay, Faris jawab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagus. Amirul, next. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jawab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagus, Asyhadu next. an la ilaha illallah. Asyhadu 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 anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay. Hayya 'alal salah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Hayya 'alal falah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي Hayya 'alal falah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم As-salatu khairum minan naum. صدقت وبررت As-salatu khairum minan naum. صدقت وبررت Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Bagus Amirul, bagus Farish, Tanya. Okey, lepas lafaz azan. Terima kasih Amirul, Farish. Bagus. Okey, Sama. nanti minta hadiah dekat Ustaz Azrul. Tahu. Okey, lepas lafaz azan kita kena apa? Baca doa selepas azan. Ya, ya bagus Amirul. Nanti kita tengok baca doa dia doa dia lagu mana. Tapi saya rasa awak ni terror dah ni, tahu dah. Ya. Ni ialah apa tu, lafaz istiqamah dengan jawab. Orang iqamah kita kena dengar dan kita kena jawab juga tau. Bukannya iqamah tak payah jawab, kena jawab juga. Okey, iqamah dia biasa je. Siapa nak? Tengok ustazah ni dulu nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Dan ni 2 kali ya. Dan ni sekali je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Okey, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama je. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama juga. Hayya 'alas solah macam tadi juga macam azan juga. Jawab dia la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, qad qamatis solah. Qad qamatis solah, awak jawab apa? Aqamahallah wa adamaha. Okey, yang ni ya, aqamahallah wa adamaha. Okey? Ini siapa tahu? Sebab ini macam rasanya jarang-jarang ni ya. Ya. Aqamahallah wa adamaha. Aqamahallah wa adamaha. Qad qamatis solah, awak jawab dia aqamahallahu wa adamaha. Okey, sebut ramai-ramai. Qad qamatis solah, jawab. Allahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Okey, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Okey, yang ni nak ustazah nak 2 orang. Siapa nak? Nak. Angkat tangan. Tak nampak. Angkat tangan ke bawah. Oh, Syafizah Ibrahim. Siapa dia? Apa Danish ah? Okey, Danish iqamah. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Amir Irfan dah lah, orang taklim pula. Siapa ah? Angkat tangan. Faiz. Nampak Faiz. Faiz jawab lah. Okey, siapa tu tadi? Danish. Okey, Danish mula. Lepas tu sekali lagi Faiz jawab lah. Okay, 1, 2, 3 mula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Tak ilaha ada yang kau ada. Allah. Allah. Allahu Tak, Danish.
Dia ni Sat, bagi apa tu si Faiz awal, Sat lagi baru awak ni pula nah. Satu-satu. Okey, mula balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Faiz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Bagus. an la ilaha illallah. Bagus lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Hayya 'ala shalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Hayya alal falah. Sat Danish, hayya alal falah bagi habis dulu. Hayya 'alal falah. Okey, Faiz. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagus. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Bagus. Aqamaha Allahu wa adamaha. Lagi sekali. Aqamaha Allahu wa adamaha. Bagus Faiz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Danish dengan Faiz. Nanti minta ada kat Ustaz Azrul. Okey? Minta kat Ustazah tahu? Sama-sama Ustazah. Ya, bagus. Okey, last kita tengok doa selepas azan. Hafal lagi? Siapa ingat? Doa lepas azan ni kalau awak tengok kat TV. Saya. Lepas azan. Ni satu tu Lepas tu tak lagi ada lah doa. Lepas azan ada doa lepas azan. Okey? Kita baca dulu. Ingat saya baca. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Okay. Siapa yang dah hafal, siapa yang dah ingat? Angkat tangan. Saya. Angkat tangan dekat ni. Zahrin. Lagi siapa? Fatihah. Lagi. Ramai. Okay, Alhamdulillah. Bagus. Lagi? Apa lagi? Aina Kalisha. Okay, Alhamdulillah. Ramai yang ingat doa selepas azan. Kalau boleh awak hafal, siapa yang tak ingat lagi tu, muka soal berapa dekat dalam buku awak? 29. 29. 29. Oh, 29. Okay, siapa yang dia tak hafal lagi, siapa yang tak ingat, Ustazah minta tolong hafal, tolong ingat. Okay, sebab kita akan dengar azan, kita kena jawab azan. Lepas tu kita bacalah doa lepas azan tau. Okay? Siapa nak baca doa lepas azan? Saya. Siapa saya tu? Nur Aina Kalisha. Okay, Aina baca nak. Aina Pak Jin. Okay. Bismillah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wadatul aliyyal rafi'ah wa ba'ashu
محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Okey, bagus. Nanti minta hadiah dekat Ustaz Azrul. Bagus Ainab. Okey? Awak nak tengok video ke tak mau? Nak tak? Tak sat. Yang ni ipin je lah. Maksudnya awak tengok ke dok lagi tak sat nak tengok boleh pokok ke dok? Tak tahu sabar. Nampak tak? Oh tak boleh lah. Nampak tak? Tak ah? Tak nampak? Tak nampak. Saya nampak. Saya nampak. Sat. Saya tak nampak. Tak saya. Tak nampak. Saya tak kena buka lagi satu lupa lah. Okey. Tak apalah nanti kita tengok lain lah. Okey, awak ada apa-apa nak tanya? Tak. Ustazah kena share Awak tak tab nampak. tu, tab. Awak ada apa-apa tanya? Azan. Jawab azan. Okey, jadi awak kena tahu jawab azan, iqamah, jawab iqamah dia apa. Lepas tu doa lepas azan jadi iqamah tu yang tadi yang last sekali. Hang nampak link juga nampak video tu. Okey, sampai sini saja Ustaz. Semua bye. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Selesai dah Ustazah. Ada lagi tak dengan link? Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Mukhtara atas pendedahan beliau tentang azan dan iqamah. Kita ingat dia bagi start saja. Rupanya lamanya dia bagi. Bagus. Mudah-mudahan dengan ilmu yang beliau bagi tu kita akan dapat mengamalkan azan dan iqamah. Yang lelaki tu boleh dah azan. Kalau dekat surau apa terakhirlah azan kan tak? Okey. Seterusnya kita terus ke slot yang ketiga dan keempat. Slot yang ketiga dan keempat ni akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Afiq Tarmizi bin Aziz. Ustaz Afiq ni merupakan ustaz baru masuk sekolah kita. Dia kenalan lah dengan dia. Ada yang dah kenal sebab dia dah ajar. Okey. Ustaz Afiq akan menyampaikan tentang slot kedudukan imam dan makmum dan juga tentang tayamum. Okey, dengan itu dipersilakan Ustaz Afiq. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar tak? Ustaz? Waalaikumsalam. Okey. Selamat pagi semua. Dah makan dah semua? Dah. Semua sihat kan? Sihat. Ustaz, kan? Manakala sekarang ni pun masih dalam keadaan pandemik. Dalam proses pemulihan tapi masih perlu berhati-hati dan berjaga-jaga dan kena sentiasa amalkan kebersihan kendiri yang optimum. Okey, alhamdulillah hari ni Ustaz dapat diberi peluang sama-sama untuk berkongsi ilmu dalam 2 slot pada program hari ini. Slot pertama Ustaz akan terangkan tentang kedudukan makmum dan imam. Okey. Lepas tu serta pengertian muafiq dan masbuk. Lepas tu slot kedua Ustaz akan isikan dengan penerangan berkaitan dengan tayamum. Okey. Tayamum ni ramai orang tahu tapi sebabkan aplikasi tu kurang, mungkin ada yang dah lupa kan sebab kita tak selalu buat kan, selalu tunggu je. Okey, kita teruskan dengan slot pertama Ustaz hari ni iaitu kedudukan imam
dan makmum. Okey, kita semua kan pernah ada pengalaman kan solat berjemaah. So kebanyakan daripada kita ni faham kedudukan imam dan makmum ni melalui pengalaman masing-masing kan, pergi solat jemaah di masjid, di surau, di sekolah. So hari ni Ustaz akan terangkan dengan lebih jelas supaya semua boleh faham dengan kukuh berkaitan dengan kedudukan imam dan makmum. Okey, Ustaz akan share slide supaya semua boleh faham dengan jelas. Ustaz Afiq ni dah terkeluar dah ni. Tak kita tunggu dia masuk balik ni. Okey. Dia tertekan ni hutang logout apa. Hutang dia tertekan hutang merah, kita tunggu dia sat lah. Kalau tak ada juga lagi, tak apa, saya ambil lah. Kita tunggu dia masuk sekali lagi. Imam ke duduk sini. Hello. Tunggu sat lah, kita tunggu 5 minit lagi. 9.30 tak ada lagi, saya tambung lah. Mana Ustaz ni? Okey, sila. Saya lupa nak. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Ada masalah bang. Dah, dia terlog out, Ustaz terlog out ni, terkelak ni. Lepas dia pun duk tunggu ni mana Ustaz. Ustaz masuk. Ustaz masuk sekali lagi lah. Okey. Okey, Assalamualaikum. Kakak Ustaz baru nak masuk, kita tunggu Ustaz. Okey. Dia terkelak pula lah. Macam mana boleh terkelak pula? Tak apa. Tunggu sana, tak apa lah. Nampak main game boleh tunggu lama.
Betul. Game 3 jam boleh main game. Game BS baru sejam tak sampai lagi. Hello, Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar. Oh, sorry. Minta maaf. Tak apa. Ustaz buka slide tak nampak. Tak nampak ni. Google Meet terus. Sebab kalau ni dia tak nampak apa yang Ustaz nak terang. Okay. Kita start berawal balik lah. Ya, depa tak nampak dari awal lagi. Okay. Sekejap Start share screen dulu. Hello, boleh dengar tak? Boleh. Okay. Boleh. Okay, kita teruskan. Kalau terkeluar ni beritahu lah. Okay. Okay, kita teruskan kepada susunan makmum. Kat sini Ustaz tak dapat gambar yang dua orang lelaki berjemaah. Terus dapat yang ni. Okay, sebelum tu Ustaz akan terangkan dulu bahawa macam mana kalau dua orang lelaki berjemaah, macam mana kita nak susun. Apabila ada dua orang saja, seorang akan jadi imam dan seorang lagi akan jadi makmum. Okey, makmum tu mesti berada di bahagian sisi kanan imam. Okey. Berada di sisi kanan imam, tak terlalu belakang, pastikan dekat dengan imam. Cuma jangan kaki tu jangan lebih daripada imam je. Okey. Lepas tu macam mana kalau makmum tu lebih dari dua orang ataupun lebih daripada dua orang? Selalu pernah jadi tak bila kita berjemaah dua orang, lepas tu dalam dah angkat takbir, lepas tu datang lagi seorang. Macam mana kita nak buat? Kita dah ke depan dengan imam. Yang lain dengar tak? Dengar. Okey. Bila kita dah makmum yang seorang dah angkat takbir, duduk dekat dengan imam di sebelah kanan. Lepas tu bila datang makmum lain, dia ada dua cara. Bila datang makmum lain nak berjemaah sekali, sama ada imam ke hadapan ataupun makmum yang ke belakang. Untuk wujudkan satu saf di belakang. Selalunya kebiasaan yang kita selalu buat ialah makmum lah ke belakang kan. Bagi memudahkan jemaah, makmum yang ke belakang untuk wujudkan satu saf yang baru. Okey. Seterusnya, ada yang tak faham tak? Kan laju sangat? Faham? Tak faham boleh beritahu Okey, susunan yang seterusnya. Kat sini ada warna sikit. Senang lah Ustaz nak terangkan sikit. Okey, yang warna hijau ni adalah makmum dewasa. Bayar-bayar abang kamu, ayah kamu. Okey. Dan yang merah ni adalah makmum kanak-kanak. Lebih kurang bayar-bayar kamu ataupun yang lebih muda daripada kamu. Okey, macam mana susunan dia? Susunan dia macam biasa, macam tadi. Makmum dewasa yang lebih daripada dua orang ni berada di belakang imam, betul-betul di belakang imam. Pastikan tak terlalu kiri, tak terlalu berat ke kiri, tak terlalu berat ke kanan. Pastikan betul-betul seimbang.
Macam ni dah seimbang lah. Dua kanan, dua kiri. So tak ada masalah. Kemudian makmum kanak-kanak ni mesti berada di belakang makmum dewasa. Jangan duduk tepi, duduk belakang. Duduk belakang sekali dengan kawan-kawan kamu, adik-adik kamu. Buat satu saf yang baru di belakang. Okey, seterusnya. Susunan ni sama macam susunan yang tadi. Cuma kita nampak ni ada keberadaan makmum wanita. Makmum wanita, bayar-bayar ibu, bayar-bayar kakak kamu. Okey. Susunan tadi sama. Makmum dewasa berada di belakang imam, satu saf di belakang imam. Kemudian makmum kanak-kanak berada satu saf di belakang makmum dewasa. Dan makmum wanita mesti berada di belakang saf kanak-kanak. Walaupun kanak-kanak ni tak balik lagi, ada yang tak mumayyiz lagi, tapi wanita perlu berada di belakang. Okey. Okey, seterusnya. Kalau laju bagi tahu tau. Kalau tak faham ke. Ustaz, Ya. kalau yang tadi tu kan kau wanita duduk belakang kanak-kanak, kalau kanak-kanak wanita duduk kat belakang wanita lah kan? Duduk sekali dengan ibu kamu tak apa. Duduk belakang wanita. Makmum dewasa wanita. Faham? Okey. Okey, kemudian susunan makmum kalau semua wanita macam mana? Kena buat. Ustaz bagi contoh untuk jemaah 2 orang wanita yang berjemaah dulu. Okey. Kalau 2 orang macam mana? Seorang imam, seorang makmum. Dia nak duduk macam mana? Belakang ke, kiri ke, kanan ke? Kalau ada 2 orang wanita berjemaah, susunan dia macam seperti mana susunan 2 orang lelaki berjemaah. Seorang imam, lepas tu makmum berada di sisi kanan wanita. Sisi kanan imam. Imamah. Perempuan kan? Okey. Kalau ramai, tengok ni. Imam perempuan tu mesti berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah antara makmum yang lain. Makmum lain mesti berada di kiri dan kanan imam. Ustaz, Ya, ada soalan? kat cik box ada orang tulis, Ustaz, kalau makmum adik-beradik lelaki dan perempuan duduk satu saf belakang imam boleh tak? Kat cik box. Soalan ni macam mana? Dia tanya, Ustaz, kalau makmum adik-beradik lelaki dan perempuan duduk satu saf belakang imam boleh tak? Kalau makmum adik-beradik lelaki dan perempuan duduk satu saf belakang. Lebih baik perempuan duduk belakang lah, senang. Perempuan kan mesti nak pakai telekong kan? Takkan nak duduk selari dengan makmum lelaki yang tak pakai telekong. Nampak macam pelik pula kan? So yang perempuan duduk belakang. Kalau ada salah boleh beritahu Pokok ada ustaz tersilap cakap. Okey, kita teruskan dengan susunan makmum kalau semua wanita tadi. Imam perempuan berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Dia sunat imam perempuan ni ke hadapan sedikit. Berada depan sikit. Bukan macam susunan jemaah lelaki yang ramai tu. Kalau jemaah lelaki yang ramai tu, imam ni terus ada kat depan. Tapi kalau yang perempuan semua ni ada ke depan sedikit saja. Bukan yang terlampau ke depan sampai satu saf ke depan, sikit saja. Disunatkan ke depan. Tak ada masalah kalau selari. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan bahawa makruh kalau selari. Ni untuk menzahirkan kedudukan imam. Baru orang tahu masa satu imam kan. Mungkin orang lain datang nak berjemaah sekali. Lepas tu kemudian ini adalah salah satu adab
dalam berjemaah, solat berjemaah. So disunatkan ke hadapan sedikit. Okey, seterusnya yang ni susunan ketika selalunya susunan macam ni selalu dalam ahli keluarga lah kan. Tak ramai, kemudian adalah dewasa, ada kanak-kanak, ada wanita. Dalam susunan ni mungkin ayah kamu di hadapan, kemudian abang kamu, lepas tu adik kamu dan mungkin ibu kamu. Okey. Susunan dia budak-budak lelaki kan sebab tak ramai kan. Kalau tak ramai, kanak-kanak, makmum kanak-kanak tu berada di sisi makmum dewasa. Tapi di belakang imam. Di belakang imam, kemudian wanita macam biasa duduk di belakang. Di belakang saf makmum dewasa dan saf makmum kanak-kanak. Okey, seterusnya susunan makmum macam ni. Susunan makmum dan imam dalam keadaan macam ni ada seorang makmum kanak-kanak dan seorang makmum wanita. Makmum kanak-kanak ni berada di sisi kanan. Boleh. Dia macam susunan makmum dewasa. Tapi sebabkan ke sini yang ada hanya kanak-kanak, maka dia berada di sisi kanan imam. Okey, dan macam biasa kedudukan makmum wanita berada betul-betul berada belakang daripada kedudukan makmum kanak-kanak. Okey, seterusnya Ustaz nak terangkan tentang apa itu masbuk, apa itu muafiq. Pernah dengar tak masbuk? Siapa pernah dengar masbuk? Ustaz terkeluar lagi ke? Ada kat sini dengar. Okey. Okey, masbuk ni selalu orang cakap tak dapat rakaat penuh dengan imam lah. Secara senangnya. Okey, Ustaz akan cerita sikit lah dengan lebih detail, dengan lebih terperinci. Makmum masbuk ni ialah makmum yang tak sempat solat bersama imam dari awal takbir Takbiratul Ihram. Dia tak sempat ada waktu imam angkat takbir. Kemudian ketika makmum mengikuti imam, sekurang-kurangnya imam sudah pun membaca Al-Fatihah dan makmum tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah apabila imam rukuk. Dia tak sempat takbiratul ihram tapi dia sempat baca Al-Fatihah. Dan tidak sempat menghabiskan bacaan. Okay. Sekiranya semasa makmum masuk untuk solat jemaah, imam hampir rukuk ataupun sedang rukuk, atau tengah rukuk, makmum tadi sempat mendapatkan rakaat tersebut, sekiranya dia terus pergi angkat takbir, mulakan takbir, niat mengikut imam, lepas tu dia berdiri sebentar. Selama sebentar tu, nak dikatakan sebentar tu lebih kurang macam kita sebut, sekadar kita sebut subhanallah. Kalau kita sempat sebut subhanallah, dia punya sebentar tu lebih kurang macam tu lah. Kemudian teruskan rukuk. Rukuk pun kena sebentar juga. Sekadar kita baca subhanallah, kalau sempat sebelum imam bangun, maka kita dapat rakaat bersama imam tersebut. Okey. Okey, sebaliknya apabila makmum masuk berjemaah ketika imam sudah melepasi rukuk, maka rakaat tadi tidak dikira. Betul, kalau imam dah rukuk, maksud dia dah bangun, maka tak sempatlah kita untuk bersama untuk rakaat kita sama dengan imam tersebut. Kita kena tambah satu lagi untuk cukupkan solat kita. Okey, kemudian makmum muafiq ni macam mana pula? Makmum muafiq ni dia nak kata dia sama tak sangat.
Dia cukup masa, dia ada dengan imam, waktu imam kat takbir, waktu imam baca Fatihah. Cuma mungkin dalam bacaan Fatihah dia tu lambat sikit. Dia baca lambat, kemudian dia ketinggalan. Dia punya perbuatan tu ketinggalan daripada perbuatan imam. Okey. Dia kena muafiq ni, kemudian jika makmum masih belum selesai membaca Fatihah sedang imam rukuk, maka makmum perlu menghabiskan bacaan Al-Fatihah tersebut. Waktu imam dah rukuk, dia perlu habiskan dahulu bacaan Al-Fatihah dia tu. Sebab dia ada waktu imam kat takbir dan waktu imam baca Fatihah. Dia pada awal. Okey, sekiranya makmum sempat menyelesaikan bacaan Al-Fatihah sebelum imam melakukan sujud kedua. Sebelum imam bangun daripada sujud kedua, kita kena habiskan. Kita dah kena duduk lah. Kalau tak, makmum tersebut dikira tidak mendapat rakaat bersama imam. Maksudnya dia ketinggalan satu rakaat lah dengan imam. Okey, sebaliknya. Apabila sebaliknya apabila makmum tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah sedangkan imam dah rukuk, dah sujud, lepas tu makmum masih mendapat pahala tu. Okey, sebab tu. Okey, kalau tak dapat, kalau tak kita tak sempat baca Al-Fatihah masih lambat, imam dah bangun, maka kita perlu niat mufaraqah dengan imam. Kita kena keluar daripada jemaah tu dan solat sendiri. Dan pahala jemaah kita tak dapat lah. Okey, faham tak? Ada yang keliru ke? Ke laju sangat ke? Tak faham. Ada yang tak jelas ke? Faham. Ustaz, kalau saya duduk di tepi kanan dan abang saya duduk di sebelah kiri, boleh tak? Patutnya dahulukan yang abang belah kanan dulu. Dia boleh je, tak ada masalah. Kalau tempat sempit ke, kan? Tempat sempit, kamu kena duduk Tempat sempit belakang dah ibu. dia boleh. Contoh kalau sempit kan. Saya tunjuk. Tempat sempit contohnya macam ni. Tempat sempit belakang kita tak boleh nak. Kita ada makmum ramai. Tapi kawasan belakang terbatas, sedikit terbatas, maka dibolehkan duduk macam ni. Duduk seorang kiri, seorang kanan. Tapi ini adalah makruh. Kalau boleh carilah tempat yang luas sikit supaya selesa untuk kita solat berjemaah. Okey, seterusnya Ustaz nak teruskan dengan solat tayamum. Okey, pernah dengar tak pasal tayamum ni? Pernah belajar tak? Dah. Alhamdulillah. Yang mana dah tu alhamdulillah. Okey, kita terus ke slide seterusnya. Okey, maksud tayamum. Kita tengok maksud dia dulu dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, melakukan sesuatu dengan tujuan. Ada hadaf, ada tujuan. Istilah, dari segi istilah, menyapu debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan dengan cara tertentu berserta niat bagi menggantikan wuduk dan mandi wajib. Tayamum ni adalah satu keringanan, satu rukhsah yang diberikan kepada umat Islam bagi meringankan ibadat dalam keadaan yang darurat. Okey, kita tengok dalil nakli tayamum. Dalil nakli tayamum ni diambil dari surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6.
Okey, yang keenam. Kita teruskan kepada maksud dia. Dan jika kamu sakit, tidak boleh kena air atau dalam pelayaran atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air atau kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air untuk mandi dan untuk berwuduk dan mandi. Mandi kat sini maksudnya mandi wajib. Maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih, iaitu sapulah muka kamu dengan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. Okey, yang ni ada dalil daripada Al-Quran untuk pensyariatan tayamum. Seterusnya, sebab diharuskan tayamum, kat sini ada 4. Dalam buku tak silap Ustaz ada 6 kot. Boleh cek balik. Okey, yang pertama, tiada air atau tidak cukup kerana keperluan lain seperti untuk dimakan dan diminum. Selalunya sebab kebiasaan dia adalah sebab tak ada air lah. Tak ada air ataupun air ada tapi cukup untuk keperluan diri, untuk minum dan makan. Maka kita dalam keadaan ni kita dahulukan untuk keperluan diri dulu. Kalau katakan kemarau ke ataupun bekalan air terputus ke kan. Kemudian nombor 2, sejuk yang boleh memudaratkan kesihatan. Ada tahu sejuk yang boleh memudaratkan kesihatan? Sampai kalau terlampau sejuk, mungkin protein dalam sel darah kita tu boleh membeku kemudian menjadi gumpalan darah. Kemudian jadi urat saraf kita ni, saraf pendarah, salur darah kita ni jadi tersumbat. Kemudian boleh menyebabkan kepada serangan jantung tiba-tiba. Boleh bawa maut tau. So disebabkan takut kepada kemudaratan, maka diharuskan untuk tayamum. Contohnya pergi melancong ke tempat yang sejuk, contohnya sampai dia punya suhu sampai minus 20, 30 kan. Ada kadang minus 5 pun dah tak tahan. Minus 0 pun tak tahan kan. Kira pergi Cameron pun baru 18 pun dah sejuk. Tak tahan dah. Okey, yang ketiga, tidak dapat menggunakan air kerana penyakit atau sakit seperti melecur dan lain-lain. Ni sebabkan dia mungkin mengalami kemalangan ataupun kecelakaan. Sebabkan tu badan dia penuh dengan luka-luka, dengan darah-darah, so ada yang kena simen kan. Tak boleh lah nak ambil wuduk, anggota wuduk tak boleh nak kena. Masa yang keempat, air berada di tempat yang terlalu jauh. Mungkin disebabkan kemarau, kawasan kita dah tak ada air ataupun air kita tak sampai, bekalan air tak sampai. Macam yang berlaku di Selangor, bekalan air susah. Ada gangguan bekalan air, macam Penang ni, kawasan kita ni senang lah kan. Sebabkan ada bukit bukau, sungai pun banyak, kemudian dikelilingi oleh laut. Maka tak ada masalah lah untuk kita dapatkan bekalan air untuk ibadat. Kemudian tengok kepada syarat tayamum. Kat sini ada 5. Dalam buku ada 8 tak silap Ustaz. Okey, tengok yang pertama. Lepas 5 syarat ni insya-Allah boleh untuk tayamum. 1, telah masuk waktu solat. Pastikan dah masuk waktu. Contoh kita nak solat waktu Zuhur. Pastikan waktu Zuhur tu betul-betul dah masuk, dah melepasi waktu Zuhur, maka dapatlah 1 syarat. Kemudian tengok syarat kedua pula. Cari air selepas masuk waktu solat. Dah yakin dah masuk waktu solat, dah tengok jam, kemudian cari air. Cari air. Kalau tak ada kat rumah kita, tak boleh lagi. Kita pastikan kawasan tu tak ada langsung, baru kita boleh tayamum. Kena carilah dekat surau yang berdekatan kan. Ataupun pergi rumah makcik kamu kan.
adik-beradik yang lain kokot kawasan kita je tak ada tapi di perumahan mereka ada, maka perlu untuk kita tayamum. Yang ketiga, menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang keempat, menggunakan debu tanah yang tidak bercampur dengan bahan lain seperti tepung ataupun kapur. Nak tayamum kita gunakan debu tanah, bukan debu tepung, bukan debu kapur yang ada dekat papan hitam tu. Okey. Sebab yang tu kita tak tahu. Sebab untuk tayamum kita perlukan sumber yang suci. Okey, yang kelima, tentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Pastikan kita tahu arah kiblat kita untuk solat ke mana. Okey, seterusnya rukun tayamum. Rukun tayamum ada sikit je, ada 4 je. Boleh ikut ingat kan? Ada niat, yang pertama niat. Kebanyakan ibadat dimulakan dengan niat. Innamal a'malu binniat. Okey, mulakan niat. Niat ni adalah lintasan hati untuk melakukan suatu perkara. Okey, yang kedua menyapu debu tanah ke muka. Okey. Sekejap Ustaz akan tunjuk dalam satu video. Nak tunjuk dalam Google Meet secara berdepan ni mungkin susah sikit kan nak angkat tangan semua. Sekejap Ustaz akan tunjuk dalam satu video yang ringkas untuk kamu faham ataupun nampak cara dia macam mana. Kalau cakap saja kadang tak boleh nak brain. So kita tunjukkan sikit praktikal dia macam mana. Okey, yang ketiga menyapu debu tanah ke tangan. Kita pakai 2 anggota je untuk tayamum, muka dan tangan. Yang keempat, tertib. Mengikut susunan yang betul. Okey, tengok sunat tayamum. Sunat tayamum ni adalah 9 kat sini. Okey, kebanyakan sunat tayamum ni adalah perkara sunat wuduk juga. So kita boleh dah boleh biasakan baca basmalah kan, bismillahirrahmanirrahim sebelum mulakan tayamum, merenggangkan jari tangan ketika menepuk debu tanah. Jika nak letak, nak tekak tangan tu pada debu tanah, renggangkan dulu, jangan rapatkan. Lepas tu kemudian nipiskan debu dengan melaga-lagakan kedua-dua tangan. Kita ketuk-ketuk sikit. Lepas kita angkat, kita tekak tangan kita pada debu, angkat, kemudian nipiskan sedikit. Kemudian yang kelima, perkara sunat dia adalah mendahulukan sebelah atas muka. Okey. Waktu kita nak sapu debu tanah ke muka ni, kita dahulukan bahagian atas muka. Bahagian dahi ni, kawasan dahi ni. Itu perkara sunat, tak buat tak ada apa. Kalau buat dapat pahala lebih. Okey, kemudian melebihkan sedikit sapuan dari sempadan muka. Macam mana kita buat wuduk, macam tu lah juga. Kalau mengambil wuduk kan, Ustaz dan Ustazah selalu pesan kan, lebihkan tak apa. Lebihkan supaya wuduk yang kita ambil tu sempurna. Lepas tu kemudian mendahulukan tangan kanan, mendahulukan tangan sebelah kanan, okey. Melebihkan sedikit sapuan hingga pertengahan lengan, berturut-turut antara sapuan muka dengan tangan. Jangan ada dah buat muka lepas tu pergi buat mendaling pula. So lepas buat muka dah sapu debu ke muka, terus buat sapuan ke tangan. Okey, kemudian berdoa. Berdoa dia ni sama macam doa selepas ambil wuduk. Doa selepas tayamum sama macam doa selepas ambil wuduk. Semua hafal kan? Hafal. Doa selepas ambil wuduk. Alhamdulillah, bagus. Hafal. Okey, pasal cara tayamum ni kita skip je sebab lagi akan ada Ustaz tunjuk dalam video. Okey, perkara yang membatalkan tayamum. Apa dia? Semua perkara yang membatalkan wuduk. Apa sahaja benda yang membatalkan wuduk itu adalah perkara yang membatalkan tayamum juga. Okey, kebanyakan kita dah semua arif pasal benda tu dah ambil tahu. So kemudian nombor 2, ada air sebelum mulakan solat. Tengah-tengah berdiri baru nak
tengah berdiri tegak baru nak mulakan solat, tiba-tiba paip air keluar, paip air yang kita buka tadi, air mula terkeluar. Bekalan air dah sampai contohnya kan. So maka tayamum yang diambil tu terbatal lah. Tapi kalau dah solat, tak ada masalah, teruskan. Tapi kalau tak solat lagi, kena pergi ambil air. Kena pergi ambil air wuduk. Lepas tu boleh menggunakan air semula seperti sembuh dari penyakit yang menghalang penggunaan air. Contoh dalam keadaan ni mungkin dia ada masalah ataupun kulit dia gatal ke, tak boleh kena air ke kan. Kemudian tiba dia dah okey, tak ada masalah. Maka tayamum yang dia ambil tu terbatal, teruskan kepada pengambilan wuduk. Okey, hikmah disyariatkan tayamum. Okey, yang pertama, umat Islam dapat menjaga kesucian dan kemuliaan agama kerana melaksanakan solat dalam apa jua keadaan. Islam ni mudah, ada je cara untuk kita terus beribadat. Yang menyusahkan tu adalah kita sendirilah, sebabkan penyakit malas. Okey, nombor 2, menunjukkan kasih sayang Allah kerana memberikan keringanan untuk melakukan ibadat dalam apa-apa jua keadaan. Okey, mengingati Allah tu wajib, tapi dalam mengingati Allah tu Allah berikan juga keringanan dalam kesusahan. Okey, nombor 3, menghindari sebarang bentuk kemudaratan pada anggota badan kerana menggunakan air yang ketika cuaca yang terlalu sejuk. Okey, sebabkan tayamum ni ada jalan tayamum ni, badan kita boleh terhindar daripada mudarat yang lebih besar kan. Contohnya tangan tak boleh kena, cuba bayangkan kalau tangan dah luka teruk, lepas tu kena ambil wuduk juga, macam mana kita nak teruskan ibadat kita dengan mudah? Mesti dalam keadaan solat tu pun dah tak khusyuk sebab sakit kan. Ataupun ada jenis yang tangan tu bernanah, tak boleh kena air, kalau kena air dia akan terus bernanah. So mesti biarkan kering. So akan jadi masalah bila terkena air, dia akan mula bernanah kembali. Okey, dah habis bab ni, kita akan terus kepada video cara kamu boleh lihat macam mana cara untuk mengambil tayamum dengan sempurna. Kejap Ustaz tinggikan resolusi dia. Video ni agak laju, Ustaz perlahankan. Boleh nampak tak? Tak. Tak nampak? Boleh. Boleh? Okey, Ustaz start Okey. 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 Okey, sediakan debu tanah. Debu tanah yang suci tau. Tengok, dia nipiskan. Kemudian dia sapu bahagian kepala muka dahulu. Kemudian dinipiskan kembali supaya bekas tadi sapu kepala tak digunakan kembali untuk sapu tangan. Dia mulakan daripada luar. Dia pusing, dia tak angkat tau jari tangan dia tu. Dia terus pusing dan sapu di bahagian bawah. Kemudian digunakan tangan kiri pula. Nampak? Dia tak lepas, dia pusing terus.
Baca doa seperti mengambil wuduk. Macam biasa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Olihin. Okey. Okey, semoga apa yang kita dapat hari ni bukan sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Ada apa-apa dan ataupun ustaz ni saya cakap lagi kan. Koko ada terlintas pertanyaan ke tak ada? Tak. Ada. Okey, sekian saja untuk hari ni. Andai kata tertukar bahasa, anda ada salah bicara, harap dimaafkan. Semuanya yang baik itu datang dari Allah dan yang kurang itu dari kesilapan Ustaz sendiri. Wallahu alam. Ustaz akhiri slot Ustaz pada pagi ini dengan kalam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diucapkan kepada Ustaz Afiq. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Afiq kerana bagi kita taklimat tentang solat, kedudukan imam, muafiq, masbuk dan juga tayamum. Okey. Kita tak pun buang basa lagi. Saya tahu dah lengur dah boring dah ni, ada yang dah muka kuyu dah. Kita kalau boleh nak habiskan sebelum pukul 10.30 ni. InsyaAllah nah. Okey, seterusnya kita ke slot yang terakhir. Lah nak habis dah ni. Satu je lagi iaitu solat jenazah. Kita pun tak tahu bila kita nak jadi jenazah ataupun bila kita boleh solat jenazah. Okey, solat jenazah ni akan disampaikan oleh Ustaz Faizal. Dengan tanpa membuang masa lagi, majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita dapat lagi bertemu dalam camp Bestari Solat. InsyaAllah mudah-mudahan dengan ilmu yang telah disampaikan tadi kamu dapat manfaatkan. Kita masuk camp Bestari Solat hari ini bukan semata-mata kita nak hadiah kan. Ustaz kata ada hadiah bukan masuk. Tapi kita masuk camp hari ini adalah untuk menimba ilmu berkaitan dengan solat, berkaitan dengan wudu, tayamum dan juga terakhir sekali ni kita nak tengok sedikit berkaitan dengan solat jenazah. Nanti kita akan guna. Bukan kita nak solat untuk diri kita sendiri, tapi kita nak solat untuk orang lain kan. Mak ayah kita apabila meninggal kan, tok wan kita, adik-beradik kita. Jadi inilah ilmu yang akan kita guna untuk kita bantu kan, bantu mak ayah kita nak solat jenazah mak kita. Baik, kita menggunakan buku Chemistry Solat ni. Ada semua ada? Buku. Ada. Ada, buka muka surat 67. Solat jenazah. Semua dah buka dah? Ada. Jadi hari ini kita nak tengok berkaitan dengan solat jenazah. Cara pelaksanaan dia, untuk apa kan. Adakah kita bukan seperti solat-solat yang lain kita guna untuk kita diri kita sendiri, tapi kita kalau kita meninggal kan, orang lain kita pun supaya solatkan ke atas jenazah. Baik, kita tengok secara
cepatlah noh, cepat sikit lagi tak sampai 10 lebih. Baik, solat jenazah. Solat jenazah adalah solat yang dituntut ke atas orang Islam yang hidup untuk menyembahyangkan jenazah. Dituntut kepada orang yang hidup. Orang yang dah mati memang tak ada apa dah. Kan? Jadi dituntut. Kalau orang lain mati, dituntut kepada kita yang hidup lah. Di kawasan mana? Di kawasan sekeliling kita lah. Kan? Kalau kita nak pergi tempat lain pun, tak ada masalah. Boleh. Dituntut ke atas orang yang hidup. Siapa yang tak ada bateri tu, cas dulu. Kan? Baik. Solat yang dituntut ke atas orang Islam yang hidup untuk menyembahyangkan jenazah. Dituntut kepada orang Islam je lah. Solat jenazah. Agama lain adakah solat jenazah? Kan? Tak ada. Jadi untuk orang Islam disolatkan dulu jenazah sebelum dikebumikan. Kemudian hukum solat jenazah apa dia? Fardu kifayah. Fardu kifayah ianya boleh dilakukan secara berjemaah atau bersendirian. Fardu kifayah ni apabila ada segolongan manusia yang melaksanakan, maka gugurlah hukum fardu kepada golongan yang lain. Tapi kita selalu kata fardu kifayah, orang lain buat, kita tak payah. Kan? Kita tu tak payah macam tu. Jadi jangan macam tu. Apabila kata fardu kifayah, kita lah yang buat. Kan? Untuk menggugurkan hukum fardu ke atas seluruh masyarakat yang ada di sekeliling kita. Ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Boleh jawab, tak jawab lah. Tak boleh, tak Azrul jawab. Baik, kita kongsi-kongsi lah. Kalau ada yang tak boleh jawab, tak jawab. Tak ada, tak Azrul ada. Tazah pun ada. Tak Afiq pun ada. Kan? Baik, syarat-syarat solat jenazah beserta adab-adabnya. Kemudian dia ada berapa di situ? Tengok pada muka surat 67. Kita masih lagi pada muka surat 67, syarat-syarat solat jenazah beserta adab-adabnya. Yang pertama, suci daripada hadas besar dan kecil. Hadas besar dan kecil. Kamu dah belajar lah kan berkaitan dengan hadas besar dan juga hadas kecil. Kemudian jenazah hendaklah selesai dimandi dan dikafankan. Untuk kita solat jenazah mesti dah dimandi. Dimandi dan dikafan. Baru boleh kita solat jenazah. Kemudian tidak disyaratkan masuk waktu solat fardu, terutama jika takut tubuh mayat itu rosak. Nak solat jenazah ni tak perlu tunggu masuk waktu. Bila-bila masa sahaja. Pagi pun boleh. Kan? Bukan tunggu masuk waktu dia. Tak ada. Solat jenazah ni sepanjang waktu. Termasuklah selepas pada waktu asar pun dibolehkan. Walaupun selepas waktu asar tu dipanggil waktu haram kita solat. Tetapi disebabkan solat jenazah ni dia berlaku kematian dulu baru berlakunya solat jenazah, maka dibolehkan kita solat walaupun pada waktu asar. Selepas kita solat waktu asar, kerana dan ada orang menetapkan bahawa orang yang dah solat asar ni dia tak boleh lagi solat pada selepas dia. Tapi untuk solat jenazah dibolehkan. Kemudian kedudukan imam bagi jenazah lelaki pada bahagian kepala, bagi jenazah perempuan pada bahagian pinggang. Yang ni nanti kita akan tengok kedudukan imam dan juga makmum tu. Dan juga jenazah di depan tu macam mana. Kedudukan imam, makmum dan juga jenazah. Sebelum solat, imam digalakkan menerangkan rukun dan cara-cara solat. Jadi kadang kita bukan selalu buat solat jenazah ni, jadi digalakkan kepada imam-imam. Kalau kamu pula jadi imam nanti, kamu kena ceritakanlah kepada makmum berkaitan dengan rukun dan cara-cara solat ni. Macam mana. Kemudian perkara wajib dilakukan apabila seorang meninggal. Perkara wajib apa yang kita kena buat. Itu muka surat 68. Perkara yang wajib dilakukan apabila seorang itu meninggal. Apa dia yang perlu kita buat? Selain daripada solat tu lah, kita kena memandikan. Kan? Memandikan.
Kemudian mengkafankan. Mengkafankan. Tengok gambar tu dia ada memandikan, dia juga mengkafankan jenazah. Kemudian apa lagi? Siapa tahu? Menyembahyangkan dan juga mengkebumikan jenazah. Lepas kita solat, kita pergi tanam tu dipanggil mengkebumikan jenazah. Kemudian rukun solat jenazah. Rukun solat jenazah yang pertama apa dia? Niat. Kan? Niat. Apa benda pun, apa ibadah yang kita buat pun mesti berdasarkan kepada niat. Begitu juga dengan solat jenazah perlu ada niat. Kemudian yang kedua, berdiri betul bagi yang mampu. Kena berdiri. Ya, bagi yang mampu, kena berdiri. Kemudian takbir 4 kali. Dia ada takbir 4 kali. Takbir 4 kali tu maknanya dia bukan macam takbir solat hari raya tu 4 kali kemudian ada baca surah Fatihah apa. Tak. Kan nanti kita akan tengok cara-cara dia. Nah, untuk rukun solat jenazah ni. Takbir 4 kali tu macam mana. Kemudian membaca Al-Fatihah, membaca salawat ke atas Nabi, doa bagi jenazah selepas takbir ketiga dan juga memberi salam. Itu rukun solat jenazah. Ada 7 niat yang pertama. Kemudian kena berdiri betul. Kemudian ada takbir banyak 4 kali. Kemudian membaca surah Fatihah, salawat ke atas Nabi, doa. Itu antara takbir tu lah. Dalam takbir tu, takbir yang pertama kita membaca surah Fatihah. And kemudian berselawat pada takbir yang dua. Nanti kita tengok dengan lebih detail. Ni kita tengok le rukun dia. Ada 7 rukun solat jenazah. Baik, niat bagi jenazah lelaki dewasa. Boleh tengok pada muka surat 69. 69. Nanti kita akan tengok balik lah nanti masa kelas kita. Kelas tahun 4, tahun 5, tahun 6 tu nanti kita akan tengok balik. Kamu boleh rujuk balik kepada ustaz kakak kamu untuk berkaitan dengan camp besar solat kita. Hari ni kita nak cerita sambil lalu dengan cepat lah. Dengan cepat sebab kamu pun tak mahu duduk lama-lama. Kemudian niat bagi jenazah lelaki dewasa. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku solat di atas jenazah lelaki ini 4 takbir fardhu kifayah kerana Allah Ta'ala. Niat dia ni cuma ada tempat-tempat tertentu sahaja yang kita tukar untuk jenazah lelaki, jenazah perempuan, jenazah kanak-kanak. Yang penting di depan dia tu mesti ada usalli ala. Usalli ala tu semua sama. Yang ada beza kat mana? Kalau lelaki hadzal mayyiti. Kalau perempuan hadzihil mayyitati. Kalau kanak-kanak lelaki hadzal mayyiti tifli. Kalau kanak-kanak perempuan ala hadzihil mayyitati tiflati. Kamu boleh tengok dalam buku kamu tu pada muka surat 69 dan juga muka surat 70. Kemudian arba'a takbiratin tu semua sama. Fardal kifayati pun sama. Lillahi ta'ala. Semua sama. Beza dia, niat tadi hanya pada hadzal mayyiti. Hadzal mayyiti untuk lelaki, hadhil mayyitati untuk perempuan, hadzal mayyiti tifli untuk kanak-kanak lelaki, hadhil mayyitati tiflati untuk kanak-kanak perempuan. Di situ sahaja perbezaan dia. Yang lain semua sama untuk semua jenazah tu. Usalli ala tu sama. Yang perlu kita tukar pada hadzal mayyiti saja. Boleh faham? Boleh tak? Boleh. Okay, Boleh. kemudian berdiri betul bagi yang mampu. Berdiri betul, berdiri tegak tanpa rukuk atau sujud dari awal solat hingga memberi salam pada rakaat akhir. Jadi dalam solat jenazah ni dia tak ada rukuk, tak ada sujud. Jangan siapa-siapa dia buat pandai lebih, dia pergi duduk rukuk, dia pergi duduk sujud. Sebab tu kedudukan imam makmum di belakang dia rapat-rapat kan. Kecuali pada waktu la ni lah dia boleh jarak-jarak sikit tu pun masih lagi tidak perlu rokok dan juga sujud. Jangan siapa-siapa dia buat pandai. Dia kata ni Tok Wan dia meninggal ni dia kena rokok lah, dia kena sujud. Tak boleh.
No? Tak boleh. Dia berdiri tegak sahaja. Takbir 4 kali. 4 kali takbir iaitu Allahu Akbar. Kita angkat takbir. Allahu Akbar. Maknanya solat jenazah ni dengan keadaan takbir. Jadi tak ada rakaat. Dia panggil 4 takbir. Kita takbir, kemudian kita baca surah Fatihah, kita takbir, kita berselawat, kita takbir, kita baca doa. Kan? Kita angkat takbir. Allahu Akbar. Kan? Sambil takbir tadi kita baca niat tadilah. Ala hada mayyiti. Kan? Hadihil mayyitati. Kita angkat takbir macam biasa, letak sini, kita baca surah Fatihah. Kemudian tak payah rokok, tak payah sujud, kita angkat takbir Allahu Akbar. Kemudian kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke atas Nabi pada muka surat 71. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kan? Itu bacaan pada takbir yang kedua. Kemudian bila dah habis baca, angkat lagi takbir Allahu Akbar. Tak ada rokok, tak ada sujud. Jangan lepas-lepas baca tu piduk rokok sujud pula. Tak perlu. Angkat takbir, baca pula doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Pagi lelaki. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha. Kan? Tengok pada muka surat 71. Ada nak tanya dekat tu? Kemudian dia adalah doa yang pendek kan tadi. Doa yang ditunjuk tu doa yang pendek dan doa yang panjang pun boleh. Doa yang sempurna bagi jenazah lelaki. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama naqqaita al thawb al abyad min al danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa'idhu min adzabil qabr wa fitnatihi wa min adzabin nar. Dia ada untuk lelaki, untuk perempuan. Untuk lelaki firlahu, Allahumma ighfir lahu. Untuk perempuan tukar saja, tambah alif jadi Allahumma ighfir laha. Okey. Kemudian takbir yang keempat tu ada doa lagi. Doa. Ada doa ringkas pun ada. Allahumma ja'alhu. Kalau tak mau panjang-panjang baca pendek tu pun dah boleh dah. Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dhukhran. Ni doa ringkas untuk kanak-kanak. Kemudian doa yang sempurna bagi jenazah kanak-kanak. Ni kamu boleh tengok pada muka surat 72, muka surat 73. Doa-doa yang boleh kita baca. Ada masalah? Ada nak tanya? Ada. Lagi kita tengok video macam mana pelaksanaan solat jenazah tu. Kemudian memberi salam, takbir yang keempat tu, kita boleh juga nak baca doa lagi. Kalau nak bagi salam boleh tak? Boleh. Bagi salam kanan dan kiri, kemudian sunat baca doa sebelum memberi salam. Ni kalau nak baca doa boleh baca. Kalau tak tahu pun tak apa, tak ada masalah. Untuk solat jenazah pada takbir keempat. Kemudian kita tengok kedudukan imam jenazah lelaki dan perempuan. Kita tengok sikit. Tu. Kedudukan imam bagi jenazah lelaki. Dia berdiri di mana? Imam berdiri berbenturan dengan kepala. Nampak? Nampak tak? Nampak. Ni kepala. Kepala. Imam berdiri berbenturan dengan kepala. Maknanya kepala jenazah lelaki mesti berada di sebelah kiri. Kan? Kaki berada di sebelah kanan. Imam berdiri berbenturan dengan kepala. Jadi makmum ikut di belakang. Kalau ikut gambar ni dia buat 2 saf lah. Sepatutnya disunatkan kita buat 3 saf. Kalau ada ni ada berapa orang? 2, 4, 6, 8. Kan? Belakang pun ada 8. Sepatutnya dia kena 2
2, 4, 6. 6 di depan, 6 di tengah ni, 4 orang lagi ni duduk di belakang. Disunatkan kita buat 3 saf. 3 saf untuk solat jenazah. Kalau ada 6 orang ni, 2 orang di depan, 2 orang di tengah, 2 orang lagi di belakang. Okey, boleh faham? Kemudian kedudukan jenazah imam dan makmum dalam situasi solat jenazah perempuan. Bagi solat jenazah perempuan, jenazah perlu diletakkan kepalanya di sebelah kanan, kakinya di sebelah kiri. Imam diri di mana? Imam berbetulan di tengah, di punggung ataupun di pinggang. Di pinggang. Jadi jenazah lelaki tadi kedudukan kepala di sebelah kiri. Jenazah perempuan kedudukan kepala di sebelah kanan. Imam berdiri untuk jenazah perempuan di mana? Di bahagian punggung ataupun pinggang, bahagian pinggang. Tapi untuk jenazah lelaki berdiri di bahagian kepala. Ataupun di tengkuk itu. Okey. Itu kedudukan imam dan juga makmum. Kemudian kalau ramai kedudukan dia tetap juga sama. Lelaki kepalanya di sebelah mana? Kiri. Perempuan di sebelah kanan. Tapi kepala kena letak yang lelaki tadi betul-betul di depan imam lah. Yang perempuan bahagian pinggang dia berada di hadapan imam. Sah dia disunatkan kita buat 3 sah ni. Kalau ada 5 orang ni, 5 di depan, 5 di tengah, 5 di belakang. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Baik, kita tengok sikit video berkaitan dengan solat jenazah. Sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Fauzi bin Ahmad akan dibantu oleh saudara Arif Fikri. Pada perkongsian kita kali ini insya-Allah kita akan sama-sama mengulas kaji tata cara pelaksanaan solat jenazah. Pertamanya, hukum menunaikan solat jenazah itu adalah fardu kifayah. Dan solat jenazah ialah merupakan solat orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan solat jenazah itu afdalnya ataupun lebih utama didirikan secara berjamaah dan bacaan imam adalah secara sir, iaitu bacaan secara perlahan. Dan di antara hikmah menunaikan solat jenazah itu, yang pertama merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan pensyariatan kepada umat Islam. Hikmah yang kedua, solat jenazah merupakan penghormatan yang terakhir kita ke atas jenazah tersebut. Hikmah yang ketiga mendirikan solat jenazah ialah untuk melahirkan rasa keinsafan dan juga mengingatkan kita tentang hari kematian. Dan yang akhir hikmahnya adalah untuk kita sama-sama mendoakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas jenazah tersebut. Pertamanya, kedudukan bagi jenazah lelaki. Kedudukan jenazah adalah berada di sebelah kiri imam dan imam berada setentang dengan kepala jenazah tersebut. Sementara kedudukan bagi jenazah perempuan, iaitu jenazah berada di sebelah kanan imam dan imam berdiri setentang di bahagian pinggang jenazah tersebut. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi memulakan solat jenazah, pertama sekali hendaklah berdiri betul sekiranya berkuasa dan diikuti dengan niat. Di antara lafaz niat, yang pertamanya lafaz niat bagi jenazah lelaki berbunyi seperti berikut: Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati
imaman lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sengaja aku salat ke atas mayat lelaki ini 4 takbir, fardu kifayah, menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Tu kalau jadi imam kita letak imaman. Kalau jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Sekiranya menjadi makmum, maka lafaz niatnya berbunyi seperti berikut. Usalli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku salat ke atas mayat lelaki ini 4 takbir, fardu kifayah, menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Sementara bagi jenazah perempuan, lafaz niatnya ialah berbunyi seperti berikut. Usalli ala hazihil mayyitati 4 takbiratin fardal kifayati imaman lillahi ta'ala. Sengaja aku salat ke atas mayat perempuan ini 4 takbir, fardu kifayah, menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Sekiranya menjadi makmum, maka lafaznya ditukar kepada makmuman lillahi ta'ala. Seterusnya, takbir yang pertama diikuti ataupun disusuli dengan isti'azah dan bacaan suratul Fatihah. Seterusnya, takbir yang kedua disusuli dengan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, takbir yang ketiga disertai dengan bacaan doa ke atas jenazah. Bacaan yang pertama adalah untuk doa ke atas jenazah lelaki dan bacaan kedua tadi adalah untuk doa ke atas jenazah perempuan. Seterusnya, takbir yang keempat iaitu takbir yang terakhir disusuli untuk bacaan doa ke atas jenazah dan ini disunatkan untuk dibaca sebelum memberi salam. Bagi bacaan doa ke atas jenazah perempuan, dan seterusnya memberi salam. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah, begitulah beberapa tata cara untuk menunaikan solat jenazah yang telah dibantu oleh saudara Arif Fikri dan juga Encik Asrul Hussein. Dan sebagai penambahan untuk kesempurnaan solat jenazah, yang pertamanya bacalah selawat Ibrahimiyah iaitu seusai takbir yang kedua. Yang keduanya, kita juga dituntut untuk membaca doa dan diaminkan oleh para jemaah seusai memberi salam. Dan yang ketiga iaitu saf salat adalah lebih utama disusun sekurang-kurangnya 3 saf yang rapat. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, perkongsian kali ini akan memberikan manfaat dan juga ulang kaji kepada kami dan tuan-tuan yang menonton supaya dapat kita amalkan dengan cara yang betul. Insya-Allah, pastinya ada salah dan silap. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Tak buka mic tak? Tak tahu.
Okey, dengan perkongsian tadi maka selesailah perbincangan kita dalam solat jenazah. InsyaAllah nanti kalau ada apa-apa pertanyaan kamu boleh tanya, dan dalam kelas nanti pun boleh tanya juga untuk berkaitan dengan kamus solat. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Bye. Terima kasih. Okay, soal balik kepada Ustaz Azrul. Bye Ustaz. Bye Ustaz. Assalamualaikum. Bye. Ustaz jangan duk keluar lagi. Ustaz Azrul. Ustaz Azrul dah nak beritahu apa-apa. Ustaz tak buka mikrofon tak? Okey, sekarang ni saya akan buat kuis. Untuk tahun 4 kita akan ambil berapa orang. Okey, untuk tahun 4 siapa nak jawab boleh angkat tangan. Yang pertama, soalan yang pertama, sebutkan 3 syarat wajib solat. Siapa nak jawab? Tak ada. Okey, soalan untuk tahun 4 lagi. Okey, Aish, Quratul Aini Aish. Cuba jawab. 3 syarat wajib solat. Agama Islam, Akal dengan balik. Okey, betul. Quratul Ain. Dah jam 4 ke ni? Quratul Ain dah jam 4 ke? Dah jam 6 tu dia. Soalan untuk dah jam 4 ni jawab. Okey, soalan sekali lagi untuk tahun 4. Sebutkan 3 syarat sah solat. Dah jam 4 siapa? Masuk Kah? Anak Ustazah Sakinah ni, kah? Adik dah, adik. Nombor 1 apa dah? Tak sebut dah. Okey, soalan seterusnya. Dah jam 4 tak ada soalan pun, tak ada jawapan pun. Keluar kenapa? Dah pekat keluar tinggal 43 orang saja. Okey, tahun 5. Kita buka soalan untuk tahun 5. Sebutkan jawab azan bagi lafaz hayya 'alas solah. Dah jam 5. Siapa dia nak jawab? Saya. Amirul Irfan. Amirul dah nama dah ni. Okey, jawab sekali lagi. Okey, jawab sekali lagi. Siapa dia? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, Amirul. Soalan untuk tahun 5. Sila jawab lafaz azan bagi as-salatu khairum minan naum. Adriana Balqis. As-sadaqat wa barat. Sodaqta wa barata. Okey, betul. Adriana Balqis. 5 apa tak? 5 rebana. Okey, soalan untuk taja 5 lagi. Sila berikan jawab qomat bagi lafaz hayya 'alas solah. Jawab qomat bagi lafaz hayya 'alas solah. Okey, Hilmi King. Cepat Hilmi King siapa? Hayya 'alal falah. Tu lepas dia, jawab dia. Kalau kita dengar qomat hayya 'alas solah. Jawab apa? Hayya 'alal falah, jawab apa? Wa taqamatis solah. Itu sambung dia. Jawab iqamat tadi. Okey, tak apa, tak ada apa yang boleh jawab. Soalan untuk tahun 6. Okey. Bacaan selepas takbir yang kedua. Kita baca bacaan apa? Untuk solat jenazah. Takbir pertama baca apa? Takbir yang kedua kita nak baca apa? Untuk solat jenazah ada tak? Ustaz Faizal cerita tadi. Okey, soalan untuk soalan 6 lagi. Lafaz niat solat jenazah untuk jenazah lelaki dewasa.
Siapa boleh baca? Zaki Husaini. Baca? Usalli ala hazal maiti arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Okey, bagus. Betul jawapan dia. Okey. Bacaan ketika takbir yang ketiga. Selepas takbir yang ketiga untuk solat jenazah. Bagi pendek pun tak apa. Solat jenazah lelaki. Ada tak? Okey, tak ada. Itu saja kuis kita untuk pada hari ini. Jumpa lagi. Saya kata 10.30. Betul tu. 10.30. 9. 9 minit lagi nak 10.40. Okey, jumpa lagi. Terima kasih kerana mengikuti Camp Ambassador Solat. Moga bermanfaat kepada kamu semua. Terima kasih kerana mengikuti KBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.